Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Masyita dan rakan-rakan yang saya sayangi sekalian. Pada hari ini saya Siti Fatah binti Roslan dan adik teman saya Nur Aminah binti Muhammad Syafi'i akan memperkenalkan tentang isu yang berkaitan dengan ketaksiran dalam pendidikan khas masalah pembelajaran. Tajuk pembincangan kami ini meliputi 4 komponen, iaitu pendahuluan, isu berkaitan dengan guru, isu berkaitan dengan murid dan juga kesimpulan. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan dan juga isu guru, dan Cikgu Aminah akan menyambung pembentangan pada isu murid dan juga kesimpulan. Isu yang kami bentangkan pada ini adalah berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran bilik darjah merupakan satu proses yang berterusan dalam sesi PDP bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan penguasaan murid terhadap sesuatu kurikulum yang telah dihasilkan mengikut falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu melahirkan individu yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelektual. Dalam pentaksiran bagi murid berkeperluan pendidikan khas, dia punya kepentingan dia ada 3. Pertama, untuk melihat perkembangan dan kemajuan pembelajaran murid. Yang kedua, mengenapasi kekuatan dan kelemahan murid. Dan ketiga, memberi maklum balas tentang keberkesanan pengajaran guru. Ketiga-tiga objektif ini akan membantu guru dalam membuat penilaian dan juga penambahbaikan bagi pembelajaran murid tersebut dengan serta-merta. Untuk pentaksiran bilik darjah murid berkeperluan khas MBPK, terdapat 6 domain yang kita perhatikan, iaitu pertama, melihat dari segi kognitif murid, dari segi bahasa dan komunikasi, yang ketiga untuk tingkah laku, keempat sosio emosi, kelima motor kasar dan keenam motor halus. Saya akan membentangkan tentang isu berkaitan dengan guru, iaitu ketidaksediaan guru dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Kalau kita melihat di sini, pentaksiran bilik darjah tu sinonim dengan tugas seorang guru, di mana guru adalah individu yang berupaya untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Yang ni saya dapat daripada KPM 2018. Memang dia mengatakan bahawa guru tu orang yang mempunyai autonomi dalam melaksanakan PPD. Guru yang merancang, melaksanakan dan merekod pentaksiran bilik darjah murid. Namun, timbul persoalan tentang sejauh manakah tahap kesediaan seorang guru itu dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah murid berkeperluan pendidikan khas. Ini kerana kita faham murid berkeperluan pendidikan khas bukan seperti murid-murid arus perdana yang kita boleh nilai dengan mata. Tapi untuk murid berkeperluan pendidikan khas, banyak aspek yang kita perlu lihat kerana tak semua pentaksiran yang kita pilih itu bersesuaian antara satu murid dengan murid yang lain. Untuk ketidaksediaan guru ni, saya pecahkan kepada 3. Ketidaksediaan guru tu merangkumi 1 dari segi aspek pengetahuan guru, kedua daripada aspek kemahiran, yang ketiga daripada sikap guru itu sendiri. Dari segi pengetahuan, guru tidak mempunyai pengetahuan pentaksiran, menyebabkan guru tersebut tidak dapat melihat kemajuan pentaksiran murid. Kemudian guru yang tak ada pengalaman dan pengetahuan juga gagal untuk menafsir murid tu dengan sepenuhnya, di mana guru tidak dapat melihat sepenuhnya pencapaian murid tersebut kerana dia tidak mempunyai pengetahuan ataupun dia tidak mengetahui cara bagaimana untuk menafsir, dan dia tidak tahu bagaimana untuk merekod pencapaian murid tersebut. Dari segi kedua adalah kemahiran. Kemahiran di sini merangkumi pelaksanaan kaedah pentaksiran bagi mengendalikan pentaksiran bilik darjah, seperti guru tidak mempunyai kemahiran untuk menilai tahap pencapaian murid. Di sini yang saya kaitkan dengan kepelbagaian kategori murid tadi. Guru tidak tahu macam mana nak letak tahap prestasi pencapaian murid tersebut kerana setiap murid mempunyai potensi dan kekurangan diri masing-masing. Maksudnya dia punya ketidakupayaan tu ada yang menyebabkan guru tidak boleh melaksanakan pentaksiran tu secara semua. Contohnya, guru mengambil pentaksiran secara
bertulis. Di sini guru sama murid boleh dinilai dengan pentaksiran secara bertulis. Guru juga boleh menggunakan pentaksiran secara pemerhatian bagi murid yang tidak boleh menulis. Okey, kat sini saya beritahu ada contoh kajian dijalankan oleh Abdul Zubair 2007. Dalam kajian dia mengatakan bahawa hampir separuh daripada guru dalam kajian tersebut tidak menerima latihan dan pendedahan khusus berkaitan dengan pentaksiran. Maksudnya di sini guru tidak mempunyai kemahiran kerana tidak didedahkan dengan kaedah dan teknik untuk membuat pentaksiran yang bersesuaian dengan murid tersebut. Kesukaran guru membina instrumen pentaksiran dalam pelbagai bentuk kerana masih terikat dengan kefahaman dan kebiasaan menilai pencapaian murid menggunakan ujian pensil dan juga kertas. Di sini kita dapat melihat bahawa guru lebih mudah untuk menilai murid menggunakan lembaran kerja kerana itu kaedah paling mudah bagi pada murid. Tetapi dia perlu faham bahawa terdapat murid yang tidak menguasai teknik menulis yang betul dan tak semua murid boleh memberitahu kepada guru secara lisan apa yang dia faham tentang pembelajaran dia. Jadi sini kita nampak bahawa kaedah kertas dan pensel bukanlah kaedah yang terbaik dalam menilai prestasi murid berkeperluan pendidikan khas. Jadi guru memang perlu kemahiran dalam menilai murid mengikut aspek yang murid itu boleh. Maksudnya cikgu tak boleh pukul sama rata murid. Di sini nampak guru kena ada inisiatif sendiri untuk membina instrumen yang bersesuaian. Okay. Yang ketiga, dari segi aspek sikap. Sikap guru ni, kalau kita tengok dalam dekat sekolah sendiri pun kita boleh nampak guru pendidikan khas kurang yakin untuk beri TP kepada murid. Kerana kita tak tahu nak bagi TP apa kepada murid yang memang tak boleh buat apa-apa. Kita nak letak satu, murid tu datang sekolah seperti biasa. Kita nak bagi dua, murid tu tak buat apa-apa dalam kelas. Di sini, guru dari segi pertimbangan guru tu memang memerlukan pertimbangan guru untuk menilai murid. Pertimbangan guru ni ada melibatkan 4 pertimbangan profesional seorang guru. Dari segi pengetahuan, guru memang perlu ada pengetahuan bagaimana teknik dan cara untuk menilai murid. Dari segi pengalaman, contohnya guru novice macam kita ni memang tahap pengalaman untuk menilai itu kurang. Tapi apabila semakin lama kita berkhidmat, kita dah biasa dengan murid, pengalaman tu akan membantu kita untuk menilai murid dengan lebih baik. Yang ketiga, input murid. Input murid tu kita perlu melihat apa yang murid boleh buat. Bukan maksud apa yang kita nampak sahaja. Kadang-kadang apa yang kita nampak tak semestinya murid tu boleh buat. Tidak begitulah. Yang keempat iaitu pertimbangan profesional. Pertimbangan profesional ni berkaitan dengan kita punya etika. Etika sebagai guru tu untuk memberi penilaian yang terbaik pada murid supaya tidak berlaku bias dalam penilaian. Apabila berlaku bias, rekod pentaksiran bilik darjah tu akan mendapat keraguan daripada ibu bapa. Okey, guru kurang keyakinan untuk menghasilkan laporan berdasarkan format PPD. Format. Bila kita cakap pasal format untuk PPD, di sekolah sebenarnya memang tidak ditetapkan format untuk membuat perekodan. Semuanya bergantung pada inisiatif dan cara guru itu sendiri untuk membina pentaksiran, rekod pentaksiran murid. Jadi guru boleh berbincang dengan guru-guru yang lain untuk mendapat pandangan dan juga idea bagaimana untuk membina rekod pentaksiran bilik darjah yang bersesuaian dengan format yang telah dikeluarkan oleh bahagian pendidikan kurikulum. Okay, seterusnya saya akan serahkan pada Cikgu Aminah. Cikgu Aminah akan terangkan untuk isu murid dan juga kesimpulan. Persilakan. Okay, Assalamualaikum. Saya akan teruskan dengan isu murid dalam pentaksiran bilik darjah. Okay, untuk isu murid ni saya akan fokuskan kepada isu kehadiran murid, sikap murid juga semasa melakukan pentaksiran bilik darjah. Jadi berdasarkan laporan yang dilakukan dalam konferens dikongsikan di dalam MCI report, bila berlakunya murid kurang hadir, maksudnya sering tak datang ke sekolah, jadi menjejaskan juga cikgu untuk melakukan pentaksiran. Contohnya bila murid ni dia seorang yang aktif di dalam sukan, jadi bila ada musim sukan dia akan datang. Tapi bila dah habis musim sukan dia tak datang
bila cikgu nak buat pentaksiran pun agak sukar juga di situ. Okay, seterusnya sikap pasif MBPK semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Di sini bermaksud ada MBPK yang berkonfusian rendah membukarkan guru untuk mencari kaedah alternatif yang sesuai, sebab berkemungkinan guru akan mengambil masa untuk cuba jangka kaedah-kaedah, beberapa kaedah supaya bersesuaian dengan murid. Jadi dekat situ pun akan mengambil masa juga untuk guru menentukan instrumen yang sesuai, sama ada untuk menggunakan instrumen bertulis, lisan ataupun pemerhatian. Jadi dekat situ dia akan mengambil masa yang lama juga untuk cikgu memilih kaedah yang sesuai. Okay, seterusnya tahap penguasaan yang tinggi untuk murid MBPK, sebab biasanya murid MBPK ni yang biasanya kita tengok TP paling tinggi guru akan bagi biasanya TP 3. Sebab biasanya TP 3 tu pun kira murid yang paling tinggi. Sebabnya kalau macam TP 6 tu untuk MBPK agak tinggi jugalah. Jadi dekat situ guru perlu membuat pertimbangan profesional apabila memberikan tahap penguasaan kepada murid. Seterusnya, murid kurang bermotivasi untuk hadir ke sekolah kerana kurang berminat dengan mata pelajaran atau aktiviti yang disediakan. Okay, untuk murid kurang bermotivasi ni, contohnya apabila murid ada berminat dengan subjek tertentu. Contohnya ada murid dia lebih minat dengan subjek matematik. Jadi apabila subjek matematik dia akan lebih aktif. Tapi apabila subjek bahasa Inggeris dia berasa kurang berminat. Jadi dekat situ memberi motivasi juga kepada murid, iaitu sekiranya kalau dia kurang berminat dengan subjek bahasa Inggeris, murid akan rasa kurang berkeyakinan untuk terlibat aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi kat situ cikgu pun kena kreatif untuk tarik balik minat murid tersebut untuk belajar. Seterusnya, kesimpulan. Okay. Isu pentaksiran bilik darjah ni melibatkan guru, ibu bapa dan murid. Jadi sebagai guru adalah orang yang paling penting di dalam pentaksiran bilik darjah. Jadi guru perlu melekatkan diri dengan pengetahuan berkenaan pentaksiran bilik darjah. Jadi guru boleh melakukan alternatif dengan menghadiri bengkel. Jadi kita tahu sekarang ada perkongsian di YouTube. Jadi kalau tak sempat menghadiri bengkel di luar, guru juga boleh menghadiri bengkel secara atas talian dengan mengikuti sesi dalam YouTube. Selain itu, guru juga boleh mengadakan sesi PLC, Professional Learning Community, di dalam komiti sekolah dengan membincangkan secara lebih lanjut bersama dengan guru-guru yang lebih senior bagaimanakah cara pentaksiran yang sesuai untuk MBPK. Dan mungkin melalui PLC yang dilakukan, guru akan lebih dapat mengetahui latar belakang murid dan guru juga boleh mencari kaedah yang sesuai untuk melakukan pentaksiran kepada murid. Okay, seterusnya, isu kehadiran murid boleh diatasi dengan kerjasama ibu bapa dan guru. Maksudnya sekiranya murid sering tidak hadir ke sekolah, jadi guru perlu bekerjasama dengan ibu bapa untuk memaklumkan betapa pentingnya kehadiran murid ke sekolah supaya murid boleh bergaul, bersosial bersama kawan-kawan dan juga memudahkan guru juga untuk melakukan pentaksiran. Okay, yang terakhir, guru juga perlu kreatif dalam menyediakan aktiviti untuk menarik minat murid. Misalnya kalau ada murid yang kurang tertarik dengan subjek bahasa Inggeris, guru perlu kreatif menyediakan pelbagai kaedah pembelajaran, contohnya kaedah belajar sambil bermain, kaedah instruksional yang sebagainya supaya murid lebih tertarik untuk hadir ke sekolah. Okay. Okay, ini rujukan yang digunakan untuk pembentangan hari ini. Ada dua rujukan. Okay, seterusnya ini evidence perbincangan kami sebelum ini. Okey dah, tu je. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih Tania. Sequence nampak. Cikgu yang lain tu bagus. Okey, tak nak komen apa-apa.